يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم يلونه ثم يلونه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Saya kasihi Tuan Pengurusi Barisan Imam Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Ibn Khaldun, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan taufik, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berada dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik tempat di atas muka bumi ni ialah rumah Allah, masjid. Dan tempat yang Allah Taala tak suka iaitu pasar-pasar. Menjadi tempat asbab lalainya manusia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah, dapat kita tunaikan perintah Allah, dapat kita berzikir, berwirid setelah solat tadi, seperti mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ayat kursi yang mana Allah janjikan, Nabi bersabda, orang yang membaca ayat kursi setiap kali lepas solat fardu, maka tidak akan ada perkara yang menghalangi dia dengan syurga melainkan mati. Maksudnya orang yang jaga ayat kursi setiap kali lepas solat ni, insya-Allah kalau dia mati, kalau dia meninggal dunia, masuk syurga. Yang jaga ayatul kursi. Ini antara amalan-amalan yang menyebabkan kita semangat untuk beramal, kan? Oleh sebab itulah ulama banyak sarankan kita supaya kita dengar kelebihan-kelebihan amalan, supaya kita datang raghbah, datang semangat, kan, untuk kita amalkan agama. Untuk pekerjaan dunia, kita pun nak tahu apa benefit, apa kelebihan kita buat sesuatu, apatah lagi untuk perkara akhirat. Dan kita tunaikan semua amalan tadi semata-mata nak dapat redanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita, insya-Allah. Hadirin hadirat dirahmati Allah, berjumpa kita kembali dalam membicarakan kisah-kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah golongan antara golongan yang mulia di sisi Allah Taala, yang diridai oleh Allah Taala. Sehingga dalam Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala rakamkan radhiyallahu anhum wa radu an al-ayat. Allah rakamkan, Allah redha mereka dan mereka redha kepada Allah. 10 orang di antara sahabat Nabi yang Nabi telah janjikan, saksikan di hadapan mereka bahawa mereka ni adalah ahli syurga. Dialah sahabat orang duduk bersama Nabi. Maka sebab itulah Nabi sendiri bagi tahu, ashabi kan nujum, sahabat aku ni umpama bintang yang menjadi asbab penunjuk jalan. Bi ayyihim qtadaitum ihtadaitum. Mana-mana sahabat yang kamu ikut, yang kamu ambil iktibar, yang kamu tengok meneladani mereka, mana-mana sahabat, maka kamu akan mendapat petunjuk, tidak akan sesat. Hadirin hadirat dirahmati Allah, pada malam ni kita nak ceritakan, kita nak dengar satu kisah sahabat Nabi SAW yang bernama Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib. Sebelum ni, perjumpaan yang sebelum ni kita cerita tentang siapa? Wahsy bin Harb, kan? Seorang yang dikatakan oleh ahli sejarah, dialah yang telah membunuh sebaik-baik orang setelah Nabi, iaitu Ibnu Abbas. Dan dia jugalah yang telah membunuh seburuk-buruk orang setelah masuk Islam, iaitu siapa? Musailamatul Kadzab, Nabi palsu. Kita dah dengar sejarah dia, dah dengar kisah. Jadi pada kali ini kita nak dengar siapa? Ceritanya Ja'far bin Abi Talib, salah seorang sahabat Nabi dan juga keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda,
laqad ra'aitu Ja'faran fil jannati lahu janahani mudarrajani bid-dima'i wa huwa masbughul qawadimi. Nabi pernah bersabda dalam satu hadis, aku telah melihat Ja'far ini dalam syurga. Dia mempunyai dua sayap. Sayap tadi berlumuran dengan darah, tetapi bulu-bulu sayap tadi berwarna-warni. Ini Nabi sabdakan hadis ni kepada sahabat-sahabat yang lain. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh, ya, pengarang kitab ni Dr. Abdul Rahman, dia nukilkan, dia ambil daripada beberapa buah kitab sejarah, dia jadikan satu buah kisah dalam kitab ini. Kana fi bani Abdi Manafin khamsatu rijalin yushbihuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda syabh. Dalam keturunan Bani Abdul Manaf, kita kenal kan Bani Abdul Muttalib, Bani Abdul Manaf ni antara keturunan jalur yang Rasulullah SAW melalui jalur tadi, Abdul Muttalib, Abdul Manaf. Dalam keturunan Abdul Manaf, ni datuk-datuk Nabi lah, yang atas Nabi, ada 5 orang yang rupa mereka macam rupa Nabi SAW. Rupa paras dia, gayanya macam rupa paras Nabi SAW. Ada 5 orang dalam keturunan Nabi SAW ni rupa macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Syekh ni beritahu, hatta inna di'afal basar kathiran ma kanu yakhlituna bainan nabiyyi wa bainahum. Sehingga kan kalau orang yang penglihatannya macam rabun, macam tak apa nampak, kalau tengok mereka, dia takkan dapat bezakan dia Nabi ke dia 5 orang tadi. Dia sama-sama nampak macam Nabi. Kalau orang yang ada penyakit mata. Hadirin yang dirahmati Allah, hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Antaranya yang pertama Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib, wa huwa ibnu ammir Rasul. Dia juga ialah sepupunya Nabi SAW, anak kepada pakciknya Nabi SAW. Abu Sufyan, Harith ni anak Abdul Muttalib, kan, adik-beradiknya bapaknya Nabi SAW. Jadi sepupu Nabi SAW lah. Yang itulah yang kedua, wa Kutham bin Abbas bin Abdul Muttalib. Begitu juga siapa dia? Kutham bin Abbas bin Abdul Muttalib, ibnu amin Nabi. Dia juga sepupu Nabi SAW, anak kepada pakciknya Nabi iaitu Ibnu Abbas. Tadi anak pakcik Nabi iaitu Al-Harith. Dan yang ketiga As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim. Ni agak jauh sikit. Siapa dia? Iaitu datuk kepada Imam Syafi'i. Datuk kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni nama beliau siapa? Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Osman. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Osman. Lepas tu bertemu bin Syafi'. Lepas tu bertemu bin Sa'ib. Ni Sa'ib ni. As-Sa'ib ni datuk kepada Imam Syafi'i. Rupanya Imam Syafi'i ni jalur keturunan dia sampai kepada keturunannya Nabi SAW, berjumpa kepada datuknya Nabi SAW. Datuknya siapa? Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Dan orang-orang belah-belah Asia ni memang kita ni bermazhab Syafi'i lah, mengikut apa yang telah diijtihad ataupun diistinbat hadis oleh Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Segala amalan agama kita. Begitu juga yang keempat Al-Hasan bin Ali sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Cucu Nabi SAW. Al-Hasan, cucu Nabi ada 2, Hasan dan Husain. Hasan ni mukanya mirip-mirip muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga yang kita nak ceritakan malam ni, iaitu Ja'far bin Abu Talib. Beliau juga antara orang yang muka macam Nabi SAW. Siapa dia? Dia ialah saudara lelaki kepada Ali bin Abi Talib. Siapa dia Ali bin Abi Talib? Anak kepada pakciknya Nabi SAW, sepupu Nabi juga. Masya Allah. Jadi keluarga Nabi lah. Tu sebab dia bagi tahu kat sini, antara 5 orang yang rupa macam Nabi SAW dalam keluarga Nabi SAW. Hadirin dirahmati Allah, hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'far bin Abi Talib,
Abu Talib ni ialah satu orang yang terkemuka, samuwi syarafihi fi Quraisy wa uluwi manzilati fi qaumi, antara orang yang terkemuka, orang yang disegani di kalangan orang Quraisy. Walaupun dia seorang yang terkemuka, orang yang disegani, beliau ni ialah raqiqal hali kathiral iyali, satu orang yang agak susah dan banyak keluarga dia ramai. Satu dia disegani, tapi dia satu orang yang susah juga dan banyak ahli keluarga dia. Maka pada ketika itu datang pada satu zaman, ketika itu ada berlakunya musim kemarau yang sangat teruk, sehingga kan rosak tanam-tanaman, sehingga kan manusia pada ketika itu memakan tulang. Di sini riwayat mengatakan ayyakulul izamal baliyah, memakan tulang-tulang yang basah. Maksudnya apa? Kerana terlampau kurusnya binatang-binatang pada ketika itu, sehingga tak ada daging, tulang basah macam tu ya. Allah Akbar. Boleh kita bayangkan macam mana? Umpama kat situ lah, terlalu kurus. Terlalu kurus binatang pada ketika itu. Maka di kalangan Bani Hashim, keluarga yang besar pada ketika itu di Mekah, antara orang yang kita kata ada harta, siapa dia? Antaranya Nabi SAW dan juga pakciknya Abbas. Masa tu kan Nabi SAW bekerja dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha pada awal dulu kan, ketika mana awalnya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ni adalah harta sedikit kan, dan juga pakciknya Abbas di antara keluarganya Bani Hashim tadi, dialah dua orang inilah yang ada harta. Maka satu ketika Nabi SAW berkata kepada kepada pakciknya Al-Abbas, wahai pakcik, ya am, inna akhaka Abu Talib kathirul iyal, sesungguhnya saudara kamu Abu Talib ni, saudaranya Sayyidina Al-Abbas ni, Sayyidina Abbas ini. Maka dia kata, saudara kamu tu Abu Talib tu banyak keluarga, banyak tanggungan kan. Keadaan sekarang ni orang tengah susah, makanan tak ada, apa semua tak ada. Apa kata kalau kita pergi berjumpa Abu Talib, kita penuhi kehendak dia. Maka Abbas, Sayyidina Al-Abbas ni kata apa? Macam mana cara dia? Maka dia kata, maka Nabi SAW bersabda, bagi tahu, fa'akhuzu ana fatan min bainihi wa ta'khuzu anta fatan akhar fanakfiyahuma anhu. Jadi kita ambil salah seorang anak daripada Abu Talib ni untuk meringankan beban dia. Aku ambil satu, kau ambil satu. Nabi tengok Nabi SAW ni sebelum Nabi SAW ditabalkan ataupun dilantik menjadi Rasul, sifat yang terpuji dah ada dalam diri Nabi. Tak boleh tengok orang susah, sentiasa nak membantu. Ini sifat Nabi SAW. Sebelum Nabi SAW jadikan Rasul, Nabi dah bermacam-macam sifat terpuji ada dalam diri Nabi. Al-Amin kan, antaranya amanah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, hadirat dirahmati Allah Ta'ala, apa kata Al-Abbas? Laqad da'auta ila khairin, wah kamu ni telah mengajak satu perkara yang baik. Wa hadatta ala birrin, kamu telah menyeru satu perkara yang baik. Marilah kita pergi jumpa dengan Abu Talib. Abu Talib ni pakciknya Nabi SAW tadi, yang susah tadi. Maka mereka berdua pergilah berjumpa Abu Talib, mengatakan hasrat mereka. Kami ni nampak kamu ni susah, kalau macam tu kami nak ambil lah kedua orang anak kamu, kau bagilah kami dua orang anak untuk kami jaga. Aku jaga seorang, Al-Abbas jaga seorang. Maka berkatalah Abu Talib, kalau itu kehendak kamu, fasna'a ma syi'tuma, maka terpulanglah, pilihlah. Jangan, patut dia siapa ni, Abu Talib kata, jangan ambil anak sulungku Aqil, yang lain tak apa. Maka Nabi SAW pun ambil lah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anak Abi Talib, dan Al-Abbas mengambil siapa? Ja'far. Ja'far bin Abi Talib, untuk dibela, untuk dijadikan anak, kira anak angkat dalam keluarga, bukan orang lain pun, anak saudara dia. Semata-mata apa? Untuk mengurangkan beban Abu Talib. Maka hadirin hadirat dirahmati Allah, maka berhiduplah Ali bin Abi Talib ni bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Allah Taala telah utuskan kenabian kepada Nabi SAW, dan dialah orang yang pertama di kalangan kanak-kanak yang memeluk Islam, Sayyidina Ali bin Abi Talib kan. Sebab apa?
Sebab dia telah dibela oleh Nabi SAW daripada kecil. Diambil sebagai anak angkat, anak saudara dia sendiri. Dan begitu juga Ja'far, yang mana duduk bersama pakciknya iaitu Al-Abbas, Al-Abbas tadi, Sayyidina Abbas, sehinggalah dia dewasa, masuk Islam, dan duduk dalam keluarga Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, Ja'far bin Abi Talib ini sehinggalah dia berkahwin, isterinya bernama Asma binti Umais. Asma binti Umais, dia telah masuk, kedua-dua tadi telah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara orang yang awal menerima Islam. Dan riwayat mengatakan beliau ni, siapa ni, Asma binti Umais ini, dia telah beriman dengan Nabi SAW melalui Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebelum Nabi SAW berdakwah dalam keadaan sirri di rumah siapa? Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu sebab nama rumah itu dipanggil Darul Arqam. Rumah mula-mula Nabi SAW sebarkan dakwah. Mula-mula Nabi sebarkan dakwah dalam keadaan sirri. Tingkatan dakwahnya Nabi SAW dalam keadaan senyap-senyap, dan akhirnya Nabi SAW telah, ketika Fatah Mekah, maka Nabi SAW telah dakwah secara terang-terangan. Sebelum dari itu lagi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ketika itu orang Islam ditekan oleh orang Quraisy, ditekan daripada segala penjuru, daripada segala arah, sehingga susah nak beramal. Mereka tak boleh secara terang-terangan. Pernah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi dengan semangatnya, wahai Rasulullah, aku nak tunjukkan keislamanku, nak syiarkan keislamanku. Pergi di tengah-tengah Kaabah. Apa yang ada pada ketika itu tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, di Kaabah tadi ada 360 berhala. Penuh dengan berhala. Sayyidina Abu Bakar datang depan Kaabah tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis dia mengucap syahadat, semua orang yang berada di kawasan Kaabah tadi meluru kepada Sayyidina Abu Bakar, hantam dia. Dan riwayat mengatakan ketika mana ada orang meleraikan dari Sayyidina Abu Bakar tadi, daripada dipukul oleh orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy, hidung dengan pipi dia sama. Dalam riwayat mengatakan, nak begitu teruk sangatlah. Orang Arab ni hidung mancung, kalau dah sama tu, masya-Allah, kan? Kira kita fikirlah patah ke patah riuk dah tu. Tapi ketika mana dia sedar daripada dipukul oleh orang-orang Quraisy, apa yang disebutkan aina Muhammad, kerana cintanya kepada Nabi SAW, cinta kepada Islam, terus tanya macam mana, kaifa Muhammad, bagaimana Nabi SAW. Sedangkan ibu dia yang ada di sisi pun dia terlupa, kan? Yang dia teringat siapa? Nabi SAW, kan? Sebab Nabi lah pembawa rahmat pada ketika tu, yang dia nampak keadaan bagaimana dia risaukan bagaimana Nabi SAW. Sehingga singkat cerita, sehingga menyebabkan kedua orang tua siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu orang Islam begitu sabar menerima siksaan daripada puak-puak Quraisy. Begitulah keadaannya siapa tadi? Ja'far bin Abi Talib dan isterinya Asma binti Umais ini. Mereka ni sabar di atas apa yang berlaku pada mereka, diuji, ditekan, dihina, dicemuh. Apa yang mereka tahu, apa yang mereka fikirkan adalah inilah saja jalan untuk ke syurga. Mafrushun bil ashwaqi mahfufun bil makarih, anna tariqal jannati mafrushun bil ashwaq mahfufun bil makarih. Inilah antara jalan nak ke syurga. Kita kena penuhi rintangan, kesakitan, merasakan segala pancaroba, dikatakan. Sehinggalah apa kata mereka, itu tidak merisaukan mereka. Yang merisaukan mereka apa? Mereka tidak diberi peluang untuk beribadat. Mereka tak diberi peluang. Sehingga Nabi SAW sendiri, kalau kita biasa dengar kisah sejarah Nabi ketika beribadat di hadapan Kaabah, apa yang dibuat oleh orang kafir Quraisy? Mereka sanggup mengangkat ramai-ramai, kan, bangkainya unta. Bangkai unta tu diangkat ramai-ramai, dihempak atas badan Nabi SAW tengah sujud. Begitu nak hina, begitu mereka nak menghinakan Nabi, nak menghinakan Islam pada ketika itu. Tak boleh nak beribadat. Mereka tak nak tengok orang-orang Islam ni beribadat di keliling mereka. Sehinggalah mereka bermesyuarat
bermusyarat, dan Ja'far bin Abi Talib ni telah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah bersama beberapa orang Islam yang lain, isterinya dan beberapa orang Islam yang lain ke Habsyah. Ni hijrah yang pertama ni, hijrah ke Habsyah. Kenapa? Kerana nak menyelamatkan diri, supaya nak mencari tempat yang aman untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah susah payah kan. Awalnya Islam macam tu tuan-tuan. Hadirin yang dirahmati Allah, hadirat dirahmati Allah taala. Maka Nabi SAW pun mengizinkan mereka dalam keadaan hati yang sedih. Nabi SAW izinkan mereka. Dalam riwayat ini mengatakan, bukanlah sedihnya Nabi kerana mereka nak pergi daripada Nabi SAW, tapi Nabi SAW memikirkan keadaan mereka yang nak meninggalkan rumah-rumah mereka, nak meninggalkan tempat-tempat bermain mereka, yang mana sama-sama dengan Nabi daripada kecil, bersama dengan Nabi, mereka berada di kampung tadi, dengan di Mekah tadi daripada kecil, nak berhijrah, nak berpindah. Jadi apa kata Ja'far dan orang-orang yang berhijrah tadi? Illa annahum qalu rabbuna Allah. Bukan semata-mata lain untuk hijrah tadi, melainkan semata-mata kerana kami nak mencari redha Allah, rabbuna Allah. Kami nak mencari redanya Allah Subhanahu wa taala. Berhijrahlah mereka, pergilah mereka ke bumi Habsyah. Habsyah ni tempat orang kulit hitam, jauh daripada Mekah. Dan riwayat kata sehingga kena merentasi Laut Merah, kan, jauh. Bila sampai mereka di sana, Ja'far bin Abi Talib dan diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib, dilantik oleh Nabi sebagai ketua rombongan tadi yang hijrah tadi, diketuai oleh Ja'far, selamat sampai di bumi Habsyah. Dan pada ketika itu satu orang raja yang memerintah Habsyah, dipanggil An-Najashi, Asyamah bin Abjar, nama raja tadi yang memerintah Habsyah tadi. Raja tadi An-Najashi, kita kata Raja An-Najashi ni menerima mereka dalam keadaan suka. Walaupun Raja An-Najashi pada ketika itu belum Islam lagi, tapi mereka, orang-orang Habsyah menerima mereka. Dan riwayat ini mengatakan orang-orang Islam pada ketika itu sampai di sana dalam keadaan tenang, dalam keadaan gembira. Dia orang pergi berhijrah daripada tempat yang susah untuk beribadat, akhirnya mereka dapat beribadat dengan tenang di bumi Habsyah. Hadirin hadirat dirahmati Allah, berita hijrahnya siapa ni, Ja'far bin Abi Talib dan rombongan dia tadi telah dihidu. Kita kata dihidu oleh siapa? Orang kafir Quraisy. Tak senang duduk mereka. Mereka dengar bahawasanya ada golongan daripada orang Islam ini, muslimin ini telah pergi ke negeri Habsyah dan dapat beribadat dengan tenang di sana. Maka datanglah perasaan hasad, dengki daripada kalangan orang kafir Quraisy ini, sehingga menyebabkan mereka telah menghantar dua orang yang gagah perkasa, yang kuat di kalangan Quraisy tadi. Siapa nama dia? Al-Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Puak-puak kafir Quraisy ni, pembesar-pembesar kafir Quraisy ini menghantar dua orang ini untuk tujuan dia untuk bawa balik. Dengki tak? Bukan sebab apa saja nak bawa balik untuk disiksa di Mekah, di kalangan mereka. Maka Ummi Salamah, di sini Syekh ni bagi tahu, falnatrukil hadits li Ummi Salamah. Kita biarkan cerita daripada Ummi Salamah. Ummi Salamah sini ceritakan bagaimana keadaan yang dilihat ketika mana utusan daripada pembesar kafir Quraisy berjumpa dengan Raja Habsyah, nak memanggil siapa? Nak memanggil orang-orang Islam tadi yang duduk tenang beribadat di Habsyah. Maka Ummu Salamah menceritakan, dia kata apa? Ketika kami ni bersama rombongan Ja'far bin Abi Talib sampai di Habsyah, maka kami ni merasa aman, tenang beribadat. Tiba-tiba sampailah utusan daripada kafir Quraisy, datang nak apa? Nak bawa kami balik. Nak bawa kami balik. Jadi hadirat dirahmati Allah, beliau ceritakan antara strategi, kita kata ciliknya diorang ni, strategi yang pembesar kafir Quraisy ni, diorang pun ada strategi. Maka sebab itulah dalam istilah ada kata-kata hikmah, suatu perkara yang tidak baik tapi mengikut strategi dan peraturan yang baik, dia akan jadi okey. Maksudnya perkara tadi akan jadi berjalan dengan lancar. Tapi perkara yang hak tapi tidak berlaku dengan nizam ataupun jalan yang betul, maka perkara tadi pun akan
terkalah, akan kita kata apa, akan dikalahkan, walaupun perkara itu perkara hak. Tapi perkara yang tidak baik, perkara yang batil, tetapi disusun dengan strategi yang baik, perkara itu pun akan mengalahkan perkara hak yang tidak disusun dengan baik. Allahu Akbar. Jadi mereka buat strategi juga. Orang kafir Quraisy ni buat strategi apa? Dia bawa hadiah-hadiah yang memang menjadi perkara yang paling disukai oleh orang Habsyah, dan mereka berjumpa dengan ulama-ulama. Jadi orang Habsyah ni mereka kebanyakannya penganut Nasrani, Kristian lah kan. Termasuklah Raja An-Najasyi ni. Dalam setengah riwayat mengatakan Raja An-Najasyi ni masuk Islam. Dalam riwayat yang lain ada kata Raja An-Najasyi ni dia membela orang Islam, tapi dia tetap dengan agama Kristian. Wallahu alam. Ada beberapa riwayat. Jadi dua orang tadi, Al-Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah tadi, utusan kafir Quraisy telah berjumpa dengan dia. Orang tak jumpa raja dulu, dia orang jumpa dengan orang-orang kanan raja, jumpa dengan orang apa kita kata ulama-ulama di kalangan Kristian, di kalangan agama mereka. Dibagi hadiah, kita kata apa, sogok lah kan, bagi hadiah. Dan mereka pun sambil-sambil bagi hadiah tadi, mereka berkata, kamu tahu tak, sebenarnya mereka ni orang yang datang kepada kamu ni, datang ke Habsyah ni, semua ni orang-orang bodoh yang tinggalkan agama bapa nenek moyang mereka. Mereka tinggalkan agama bapa nenek moyang mereka, dan cuba nak selamatkan diri, lari ke tempat kamu, lari ke tempat kamu. Dan mereka tak meninggalkan agama nenek moyang mereka, dan mereka juga tak nak menerima agama kamu. Mereka beribadat dengan cara mereka. Maka sempatlah mereka berkata, si siapa tadi ni, Amr bin Az dan Abdullah bin Abi Rabi'ah tadi kata, dah orang macam ni kami nak bawa balik kan? Kami akan bawa balik mereka kan? Supaya mereka ni diseksa di tempat kami. Kerana apa? Kami lebih tahu keadaan mereka. Maka katalah Ummu Salamah berkata, maka kami, Ummu Salamah kata, kami ni tak takut pun mereka datang ni nak ambil kami untuk balik ke Mekah. Tapi apa yang akan kami katakan kepada An-Najasyi, Raja An-Najasyi mungkin akan tanya pada kami. Kemudian dua utusan kafir Quraisy ni setelah dah bagi hadiah semua, datang jumpa Raja An-Najasyi, bagi juga hadiah. Dan Raja An-Najasyi pun sukalah kan dengan hadiah tadi apa semua. Kemudian dia pun berkata, Ayuhal Malik, dia pun dua orang utusan kafir Quraisy ni bagi tahu pada Raja An-Najasyi, wahai raja, kamu tahu tak ni, mereka ni orang-orang yang menumpang di sini, siapa sebenarnya mereka ni telah lari daripada agama mereka. Cerita yang sama lah, lari daripada agama nenek moyang mereka. Mereka tak nak ikut pun agama kamu, dan mereka tinggalkan agama kami. Dan kami datang ke sini tujuan untuk bawa mereka balik. Tapi apa kata An-Najasyi? Raja An-Najasyi ni satu orang raja yang bijak. Dia kata apa, wahai, dia pun lihat dulu keadaan orang pembesar-pembesar di kalangan di kanan kiri dia, semua dah kena sogok kan, semua angguk. Dia menteri-menteri, orang-orang agama, menteri agama pun dah angguk. Tapi apa kata Raja An-Najasyi? La wallahi, nanti dulu, walaupun kamu semua setuju, nanti dulu aku akan tanya dulu, maksudnya aku akan minta penjelasan daripada orang ni dulu, golongan ni, orang Islam ni tadi. Maka dipanggil lah golongan Islam, orang Islam tadi, termasuklah Ja'far Abu Talib, ketua rombongan tadi. Maka ditanya, Raja An-Najasyi pun tanya kepada kami. Pada ketika tu kami kata, Ummu Salamah ni masih menceritakan cerita ni, dia kata, aku melihat semua pembesar-pembesar berada di sekeliling, pembesar-pembesar Habsyah berada di sekeliling raja, dan adanya dua orang utusan kafir Quraisy berada di depan kami. Maka apa kata Raja An-Najasyi? Kami pun duduk, kata Ummu Salamah, kami semua duduk. Raja An-Najasyi pun mula bertanya, apa cuba ceritakan hujah kamu, kenapa kamu telah larikan diri kamu daripada Mekah. Maka Ja'far bin Abi Talib selaku sebagai ketua rombongan tadi telah berkata, wahai raja, dia ceritakan, kunna qauman ahlul jahiliyah, kami ni dulu satu kaum yang memang dikatakan kaum jahiliyah. Kami menyembah berhala, kami makan bangkai, kami makan najis, minum arak. Diceritakanlah, diceritakan bagaimana keadaan ketika mana berada di kalangan kafir Quraisy. Dan kami juga menyembah berhala, sehingga kan kami
saling bergaduh, saling bergaduh, yang mana berhala kami pula dibuat daripada batu, kan? Dan datanglah kepada kami satu orang utusan Rasul, yang mana yang kami kenal dengan dengan sifat dia yang mulia. Diceritakan teruslah panjang, diceritakan. Dan mereka dan Nabi SAW utusan tadi telah memerintahkan kami untuk beribadat kepada Allah yang Esa, supaya kami tidak mensyirikkan selain daripada Allah Ta'ala, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan. Sehinggalah diceritakan semua tentang Islam. Dan diceritakan juga bagaimana kami ni diseksa, kata Ja'far bin Abu Talib, kami diseksa, orang Islam di ketika itu, di kalangan kami diseksa sehingga kami tak dapat nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka Ummu Salamah ceritakan lagi, maka An-Najasyi pun berkata kepada Abi Talib, apakah hujah kamu lagi? Kalau betul utusan itu datang daripada Tuhan yang Maha Esa, cuba datangkan dalil, maksudnya datangkan, kau ceritakan apakah yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka dibacakanlah beberapa potong ayat Al-Quran, surah Maryam, jadi puak-puak Najasyi ni, puak-puak Habsyah ni tersentuh, sehingga kan dalam riwayat ni mengatakan fabakan Najasyi hatta dalat lihyatuhu bidumu, menangis An-Najasyi ni sehingga membasahi janggutnya, habis janggut dia basah. Begitu juga kan orang ahli-ahli agama di kalangan mereka pun ikut menangis kerana mendengar surah yang dibacakan tadi, dengan surah Maryam, yang mana surah Maryam ni bersangkut paut dengan Tuhan mereka lah, Nabi Isa. Tuhan mereka pula, agama mereka, iaitu yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bila dah dengar perkara tadi, An-Najasyi pun berkata, sesungguhnya apa yang kamu bawa ini memang seperti mana apa yang dibawa oleh Rasul kamu tadi, begitulah yang telah dibawa oleh Rasul kami. Itu mereka masih meyakini Nabi Isa alaihissalam, kan? Maka kata Najasyi, untuk setakat ni tak apa, kan, kamu balik dulu, kan? Siapa tadi utusan kafir Quraisy, 2 orang tadi, dia kata kamu rehat dulu, kan? Esok kita datang balik untuk kita ceritakan balik perkara ni. Maka Ummu Salamah cerita, ketika mana kami keluar daripada istana Najasyi tadi, Amr bin As tadi sempat berkata, wallahi, dia kata, demi Allah esok aku datang balik, aku nak akan keluarkan hujah yang menyebabkan kamu semua akan balik bersama kami ke Mekah. Kan, dia takutkan orang Islam yang ada kat situ supaya nanti dia akan balik bersama dengan utusan kafir Quraisy. Jadi sampai esok harinya, apa kata utusan kafir Quraisy tadi, Amr bin As tadi, dia bagi tahu, wahai Raja An-Najasyi, sesungguhnya mereka ni telah menghina Nabi Isa. Maka Raja An-Najasyi satu orang yang cerdik, dia kata apa? Tak apa, kita dengar dulu hujah daripada orang Islam. Maka bila ditanya kepada Ja'far bin Abi Talib sebagai ketua rombongan tadi, maka Ja'far bin Abi Talib pun ceritakan yang sebenar, kan? Apa pendapat, apa yang dikatakan dalam Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam, kan? Nabi Isa alaihissalam, apa yang dikatakan tentang Nabi Isa alaihissalam? Wallahi la naqulu fi illa ma qala Allah, kami tidak akan mengatakan mereka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa alaihissalam. Maka Raja Najasyi kata, madza taqul fi Isa bin Maryam, apa yang kamu katakan tentang Isa bin Maryam? Maka Ja'far bin Abi Talib bagi tahu, innahu abdullah wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu allati alqaha ila Maryam al-'adhra'il batul. Sesungguhnya Nabi Isa itu siapa? Ialah hamba Allah dan utusannya Allah Taala, kan? Dan ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Dan antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah campakkan, yang Allah letakkan kepada Sayyidatina Maryam alaihissalam, yang suci dan juga perawan, kan? Kita tahu kisah bagaimana Allah Ta'ala lahirkan Nabi Isa alaihissalam, kan? Allah Ta'ala tiupkan roh kepada Sayyidatina Maryam sehingga melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Itu pun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mendengar An-Najasyi, terus dia hatta daraba bi yadil ard, dia hentakkan tangan dia di bumi, marah, nak begitu Raja An-Najasyi ni marah. Dia kata apa? Ma kharaja Isa bin Maryam amma ja'a bi nabiyikum miqdar asy-sya'rah. Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh orang-orang puak-puak Islam ini, itulah yang telah dikatakan oleh Nabi kami. Memang sama.
Maka dia kata pada orang pembesar, apa ni, orang yang diutuskan oleh kafir Quraisy, baliklah kamu, idhabu baliklah kamu, aku tak nak dengar lagi hujah-hujah daripada kamu. Mereka ni aman di sisi aku. Mereka ni aman di sisi aku, di sisi Kerajaan Najasyi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah sehingga kan berita ini sampai kepada Nabi SAW. Nabi begitu gembira kerana hujah yang dibawa oleh Ja'far bin Abi Talib tadi. Dan hadirin yang dirahmati Allah, kita singkatkan cerita. Ja'far bin Abi Talib ini antara salah seorang sahabat Nabi, Masya Allah, yang terus bersama dengan Nabi SAW, sehinggalah beliau ini berjumpa di antara akhir hayat beliau, yang mana beliau ini syahid di peperangan Mu'tah, yang mana pada ketika itu Nabi SAW telah bersabda, in kutila Zaidun usiba fal amiru Ja'far bin Abi Talib, fa in kutila Ja'far au usiba fal amiru Abdullah bin Rawaha, fa in kutila Abdullah bin Rawaha au usiba fal yakhtaril muslimuna li anfusihim amiran minhum. Ketika mana perang Mu'tah, Nabi dah pesan, kalau panji peperangan ni mesti ditegakkan, bendera ni mesti ditegakkan. Kalau bendera yang dipegang oleh Zaid bin Harisah ini gugur, maka yang kena tegakkan Ja'far. Kalau gugur juga, syahid juga Ja'far bin Abi Talib, yang tegakkanlah Abdullah bin Rawaha. Dan begitu juga seterusnya. Kalau tak, kamu pilih di kalangan Muslim. Dan setengah riwayat mengatakan Khalid bin Walid yang ambil setelah tu. Dan berlaku peperangan Mu'tah, yang mana pada ketika itu orang Islam hanya 1,000 orang, 3,000 orang. Orang puak kafir Quraisy, orang bersama orang Nasrani, bersama juga dengan orang kafir yang lain. Itu sebab ulama kata begitu apa? Allah sendiri firman, walan tarda ankal yahuda walan nasara. Orang bukan Islam ni, mereka untuk memerangi orang Islam, mereka akan bersatu. Mereka akan bersatu walaupun macam mana keadaan pun. Itu sebab orang Islam ni kita kena satu hati. Bahawa Allah ada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang kafir ni walaupun macam mana aliran kafir pun, dia tetap akan bersatu untuk memerangi orang Islam. Allahu Akbar. 100,000 orang kafir ketika itu melawan orang Islam sebanyak 3,000 orang. Dan begitulah apa yang telah disabdakan oleh Nabi. Terbunuhnya Zaid bin Harisah diganti dengan Ja'far bin Abi Talib. Terbunuhnya Ja'far bin Abi Talib diganti dengan Abdullah bin Rawaha. Dan setelah itu diganti kepada Khalid bin Walid yang memegang panji Islam, sehinggalah peperangan pun tamat. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sedikit lagi kisah akhir ketika mana Nabi SAW mendapat berita tentang syahidnya Ja'far bin Abi Talib. Berkata isterinya Asma, dia kata, kami ni menunggu Rasulullah SAW, kami telah didatangi oleh Rasulullah SAW, dan kami nak dengar apakah berita yang telah berlaku kepada suami dia Ja'far bin Abi Talib. Maka ketika itu Rasulullah SAW kata apa? Ya Rasulullah, demi Allah, kenapa kamu sedih? Pada ketika itu Nabi SAW sedih. Rupanya dah dengar berita bahawa Ja'far dan sahabatnya telah syahid. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma khuluf Ja'faran fi waladih, Allahumma khuluf Ja'faran fi ahli. Ya Allah, gantikanlah yang lebih baik kepada Ja'far, kepada anak-anaknya, begitu juga kepada isterinya. Dan Nabi SAW sendiri bersabda, pada ketika itu Nabi SAW nampak Ja'far ni berada dalam syurga, dan di sayapnya yang ada dua sayap yang masih berdarah dan berwarna-warni bulu-bulu sayap dia tadi. Allahu Akbar. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, inilah sahabat Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, isterinya tadi setelah wafatnya, setelah syahidnya Ja'far bin Abi Talib, maka telah dikahwini oleh Sayyidina Abu Bakar. Antara doa Nabi yang makbul, Nabi kata Allah gantikan yang lebih baik, maka telah dikahwin oleh Sayyidina Abu Bakar, orang yang Masya Allah, orang kira kata orang nombor 2 setelah Nabi SAW. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, inilah pengorbanan sahabat, dan sekaligus kita lihat bagaimana agama Islam ini berkembang, daripada susah payah pengorbanan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ulama beritahu dalam setiap apa perkara, barang siapa yang bermujahadah di jalan Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan bukakan pintu hidayat. Ini kita dapat kenal Allah, dapat Islam, dapat sebut nama Allah, dapat menikmati amalan agama ni kerana pengorbanan mereka. Ini sahabat-sahabat Nabi yang susah payah untuk agama. Jadi kita minta pada Allah supaya Allah Ta'ala bangunkan kita nanti di akhirat bersama di kalangan sahabat dan para salihin, insya-Allah. Mungkin ada apa-apa pertanyaan? Ya. Tentang perpecahan bila Rasulullah wafat,
Aku melahirkan Syiah macam tu. Itu cerita dah agak panjang tu. Itu itu ketika mana itu setelah bukan Sayyidina Abu Bakar, itu setelah zaman Sayyidina Ali dan Sayyidatina Aisyah. Itu selepas beberapa period yang panjang yang berlaku. Di situlah kesalahfahaman di antara, dan timbulnya ada yang Syiah, ada Khawarij kan. Jadi yang sedikit kisahlah pada ketika tu, ada satu orang berkata, dalam riwayat tu mengatakan, aku ni ketika mana aku solat masa ketika Ali dan Muawiyah, kita saya Ali dan Muawiyah, aku suka solat bersama Ali kerana bacaannya sedap, kata orang tu. Tapi kalau aku perang, aku suka perang bersama Muawiyah. Tapi dua-duanya Islam, masa tu mungkin ada kesalahfahaman, jadi menyebabkan mereka ni berperang. Dalam riwayat mengatakan, ulama bagi tahu dua-dua masuk syurga sebenarnya. Dua-dua masuk syurga kerana masing-masing nak, ialah masing-masing Islam, tapi masing-masing nak menuntut hak masing-masing. Wallahu alam. Tapi sebenarnya ada cerita yang panjang. Saya pun kalau nak cerita tu nak kena tengok balik lah kan. Jadi sebab antara punca dia sebab kesatuan hati lah, kesatuan hati. Jadi orang Islam ni bila berpecah, maka sebenarnya kita ni gugur daripada pandangan Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW, hadis kursi, idza tasabbat ummati sakatat min ainillah. Dia punca je macam tu. Bila berpecah ataupun saling menghujat ataupun saling mencaci maki di antara orang Islam, maka akan gugurlah dia dari pandangan Allah Subhanahu Taala. Dan perkara ni dah berlaku di zaman dulu lagi. Bukan kita tengok hari ni orang Islam saling caci. Tak, daripada dulu lagi. Maka sebab itulah kita kena perbaiki. Jadi antara cara nak baiki di antara orang Islam, sebarkan salam kan, saling senyum kan, saling senyum, sebarkan senyuman. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Senyumnya kamu di hadapan saudara kamu tu satu sedekah. Jadi kita usahakanlah, macam mana pun kita jadilah orang yang mendamaikan di antara orang yang menjadi pengislah di antara dua orang yang tidak, yang maksudnya yang tak baik kan, yang tidak berlaku baik. Jadi macam itulah keadaannya. Bukan daripada zaman kita, daripada zaman dulu lagi sahabat dah ada perpecahan tadi. Cuma apa yang kita boleh ambil iktibar, kita orang Islam ni kena saling satu hati, saling sangka baik, saling cerita baik dan sangka baik. Dan doaul ghaib al-ghaib maqbulun. Satu orang Islam mendoakan satu orang Islam yang lain, doa tu pasti dikabulkan oleh Allah Taala. Wallahu alam. Tapi nanti akan datang mungkin insya-Allah kita akan sampai pada cerita tu insya-Allah kan, tentang peperangan Siffin, katanya peperangan Jamal kan. Insya-Allah kita akan sampai tentang, nanti kita akan ceritakan sampai satu tajuk tentang peperangan dalam Islam insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ahbabna sahabata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asdaqal hubba wa a'maqah fahabna yawmal qiyamati al-akbar fahabna yawmal faza'il akbar li'ayyin minhum fa innaka ta'lamu anna ma ahbabnahum illa fika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Apa yang kau cerita?